Assalamualaikum dan selamat petang. Nama saya Indra bin Misalam. Saya merupakan penolong pengurus untuk Pusat Internet Community PPR Taman Gumgum Sandakan Sabah. Dan hari ini saya akan melakukan tugasan live seperti yang dilakukan oleh rakan-rakan yang lain. Saya minta maaf. Terdahulu saya ingin meminta maaf kerana kamera saya berada di sebelah tepi, di sebelah kanan saya, dan ini disebabkan kerana kamera di laptop saya tidak berfungsi dengan baik. Jadi saya menggunakan alternatif lain, iaitu menggunakan kamera telefon yang saya sambungkan dengan internet, dengan wifi yang saya gunakan, dan saya synckan dengan StreamYard supaya dapat melihat wajah seperti rakan-rakan yang lain buat. Tidak adil lah untuk kepada rakan-rakan lain sekiranya saya tidak menggunakan kamera, sedangkan yang lain semua menunjukkan wajah masing-masing. Jadi pada hari ini saya tidak ada slide. Saya tidak ada slide sebab kelas online saya berbentuk tutorial. So seperti yang saya letakkan dalam tajuk kita hari ini, ya, Basic ICT, Simple Photo Editing with Photoshop. Okey, hari ini tutorial menggunakan Photoshop. Sebelum tu jangan hairan kalau saya lihat sekejap ke kiri, sekejap ke tengah, sekejap ke kanan, kerana saya menggunakan dua skrin, iaitu satu skrin untuk StreamYard dan satu monitor skrin lagi digunakan untuk Photoshop. Okey. Dan kalau saya ke kanan, saya melihat kamera. So saya akan melihat 3 set sepanjang sesi ini. Saya mohon maaf atas segala kekurangan sepanjang live ini, okey. Dan tanpa melengahkan masa lagi, kita akan teruskan kepada pengisian utama kita. Okey. Sebelum itu, yang saya cuba tunjukkan, tutorial ini adalah tutorial yang paling ringkas sekali bagaimana kita mengedit gambar. Yang tujuan utama gambar yang kita edit ni adalah untuk listing produk. Okey. Ada setengah produk yang listingnya menggunakan video, tapi kebanyakannya menggunakan gambar. So saya akan cuba menunjukkan cara paling simple untuk edit gambar menggunakan Adobe Photoshop. Okay, so kita mulakan. Sebelum tu saya akan sharing screen, iaitu perisian Adobe Photoshop. Adobe Photoshop yang saya gunakan ialah Adobe Photoshop 2020, 2020 punya version. So saya sharing screen untuk ni, Adobe Photoshop. Okey, ini adalah perisian Adobe Photoshop yang mana sebelum saya lupa tunjukkan bagaimana bentuk gambar yang saya ingin tunjukkan adalah seperti listing yang dilakukan oleh peniaga-peniaga di Shopee ataupun Lazada. Contohnya adalah seperti ini. Saya akan tunjukkan dahulu sebelum kita mula buat editing. Okey. Editing simple macam ni saja. Banyak software boleh guna, tetapi saya lebih selesa menggunakan Photoshop kerana pada saya ianya lebih reliable, lebih senang digunakan. Ya, tapi itu terpulang kepada anda sekalian, kepada rakan-rakan sekalian, kepada viewers sekalian untuk menggunakan apa saja perisian. Tetapi tutorial pada kali ini saya akan menggunakan Adobe Photoshop. Kita akan edit gambar seperti ini. Tidaklah sama seperti yang saya tunjukkan ini, tetapi seperti ini. Ya, memiliki, ia bukannya dipanggil USP, Unique Selling Proposition. Ia lebih digunakan pada details. Sebab kalau Unique Selling Proposition, ia merujuk kepada kelebihan sesuatu produk. Okey. Macam ni, kita bukan menunjukkan kelebihan, kita tunjukkan kepada details. Sebab secara psikologinya, rakyat-rakyat Malaysia kurang membaca description listing yang kita sediakan, yang kita type panjang-panjang produk ni untuk apa, shipping macam mana, warranty macam mana. So, sebagai langkah mudah
kita akan cuba letak maklumat-maklumat yang perlu di dalam satu gambar beserta dengan gambar produk sekali. Contohnya seperti yang saya tunjukkan ini, mas, telefon. Kalau kita lihat ada sedikit maklumat. PC, CPU, set of CPU. Kita akan lihat ada nama kedai, brand Galax, daripada Nvidia ada model dia GeForce RTX, prosesor yang digunakan Ryzen, AMD Ryzen, apa lagi, warranty, dia bagi guarantee satisfaction, kita akan berpuas hati. Dia bagi tahu RGB lightning ni yang color seperti inilah. Kalau kita lihat dia semua ada the purple color dekat kipas, color dekat RAM, so nampak colourful lah. Okay, but this is the full image product, macam barang yang begitu. Okay, cuma pada hari ni kita punya tumpuan, kita buat macam ni, letak simple, paling simple macam ni. Okay, kita akan cuba buat tidaklah sama seperti ini, tapi seakan-akan. Okay, tutorialnya. Okay, kita akan mulakan dengan membuka Adobe Photoshop terlebih dahulu. So saya stop sharing screen untuk ni, saya akan sharing Photoshop punya screen. Okey. Pertama sekali, kita akan gunakan Adobe Photoshop version 2020. Kita akan buka new file, create new file, pixel. Okey, pixel selection selalunya saya akan pilih 800 times 800 872 ppi. It means dia punya pixel 800 kali 800 pixel pada kadar 72 ppi. Saya akan ambil background kita boleh pilih di sini. Kalau kita mau background merah, kita ambil merah. Kalau kita biru, kita drag sini, pilih biru macam mana, gelap, navy blue, or probably black. Okay, macam saya akan gunakan color putih sebab senang untuk kita edit gambar. Then kita akan klik create. Okay, kita akan dapat satu segi empat. First thing, kita akan fikirkan. Kita akan fikirkan. Kita ikut kesesuaian kita. Kita mau pilih color apa untuk background kita. So, macam tutorial ni saya pilih color orange. Okay, little. Okay, sedikit terang. Okay. Pilih option ni, iaitu pen bucket tool. Klik, bawa kepada kita punya dashboard, kita punya background. Klik saja, dia akan berubah warna. So next step, kita akan add layer. Nama layer 1 kita akan namakan background 2. Okay, kita hanya klik di sini saja dan kita akan namakan, type di keyboard, menggunakan keyboard, background. Oh sorry, saya namakan dia background 2. Okay, background 2 ni apa sebenarnya? So saya hanya memerlukan border supaya design ni nampak lebih, orang cakap lebih eye catching. So pilih rectangular marquee tool. Okay, dia akan tunjukkan shortcut di sini. Kita boleh guna keyboard M. Kita try M. Okay, ya, dengan bawa. So kita akan buat satu segi empat. Buat saja dulu, nanti kita akan adjust size nya mengikut kesesuaian. Maksud line center yang tadi tu, dia maksudnya kita punya ni sama rata lah. That mean it's a middle line center. Middle center line, itu adalah center line. Maksudnya kita punya selection untuk ni sama rata. So next step, saya pergi balik pen bucket tool. Saya ambil color putih. Dan saya klik saja di sini. So kita akan lihat dia akan jadi seperti sebuah frame. Okay, akan jadi sebuah frame. Kita boleh adjust border ni. Kalau kita rasa border ni tidak center, kita boleh adjust. Just kita move tool, klik sini atau tekan V.
Oh sorry, kita kena deselect dulu segala line putus. Kita punya selection ni kita kena deselect dengan Control D pada keyboard. Okay. Untuk kita adjust size frame ni, Control T. Okay. Tekan Shift. Sebab kalau kita tidak tekan Shift, semua sisi akan bergerak sekali. Macam ni. Okay, dia akan mengecil. Okay. Kalau kita tekan C, kita boleh ikut sampai mana kita punya border. Shift. Okay. Nampak sama rata. Terpulang pada kita. Kalau pada pandangan kita, kalau kita rasa sudah sama rata, kita boleh proceed pada next step. Next step kita is gambar. Okay, kita akan edit gambar. So, macam gambar produk. Macam gambar produk yang saya pilih ni, dia ada background putih. So, kalau kita letak di sini juga, ia akan mengganggu kita punya elemen-elemen lain. Yang mana layer by layer ni, dia akan bagi priority. Macam sekarang, priority kalau ini adalah di bawah sekali. Dan second background adalah di atas. Dia akan berlapis-lapis. Sebab tu dia dipanggil di sini. Dipanggil di kita punya layers channel ni, layer. Sebab dia akan berlapis-lapis. Okay. So, next step. Right click. Kita open document. Kita cari di mana gambar image yang kita simpan. So, desktop. So, ini adalah gambar produk. Tunggu, open. Okay. Gambar produk yang saya gunakan sebagai contoh dalam tutorial ni adalah hard disk, iaitu pemacu storage yang kita gunakan dalam laptop kita atau dalam PC. Tetapi yang pada contoh ni saya menggunakan yang kebanyakan digunakan pada laptop, iaitu 2.5 form factor, 25 inci form factor, size dia 25 inci, kebanyakannya dalam laptop. Gambar ni ada background. So kita ingin buang background yang putih ni. Kita mau buang background putih ni. Double click pada background. Oh, sebelum tu pastikan image yang kita pakai ni format dia JPEG. Okay. Kita double click. Kita buatkan lagi. Double click pada background. Okay. Kita pergi kepada Magic Wand Tool. Magic Wand Tool. Kita klik pada kedua-duanya, iaitu anti-alias and contiguous, dan klik pada background putih. Pada background putih, bila sudah ada selection ni, kita just tekan Ctrl X pada keyboard. So background akan hilang. Yang tinggal hanya gambar produk saja, produk image saja. Kita drag. Sebab background ni tidak akan ikut ke dalam kita punya frame. So, tarik, drag, bawa ke sini. Okey. Besar kan? Kita boleh adjust. Ctrl T. Kecil kan? Okey. Letakkan di mana yang kita ingin letakkan. Kita boleh. Okey, macam tu. Okey, macam ni layer 1 ni saya akan namakan product. Okay, produk. Biasanya saya akan letakkan details di bawah ni, iaitu text. So caranya kita akan adjust background tu. Klik dekat background tu, Ctrl T pada keyboard, Shift dan naikkan ke atas. Okey. Kalau kita rasa size ni sudah agak sesuai, kita lepaskan. Dan di sini kita boleh letak teks. Okey, macam cadangan tutorial saya pada kali ini, saya letakkan teks di sini. So saya kena add new layer. Layer 1. Saya akan pergi kepada text tool, horizontal type tool. Klik. Okey. Di sini kita akan pilih font macam mana kita mahu, style dia regular, font size dia macam mana, sharp, crease, strong, smooth. Okey, kita boleh pilih. Sini adalah justification dia, sama ada line left align, center, right align. Ini adalah color text kita. Okey, macam pada tutorial ni saya cuma menggunakan color putih. So kita akan letak di sini. Okey, saya letakkan di sini adalah nama produk.
Western Digital hard disk drive. Okey, saya letakkan nama produk iaitu Western Digital hard disk drive 500 GB dan saiz dia 2.5 inci. Okey, klik pada ni, pada move tool. Okey, kita mahu teks ni sama rata dengan kita punya border tepi ni. So, pergi kepada layer ni, Ctrl T, tarik kiri. Okey. Okey, untuk adjustment macam ni, kita boleh saja tarik macam ni, ikut kesesuaian kita. Tetapi kalau macam ni, dia ada sedikit, dia memang sudah set bahawa kita boleh tarik macam ni saja. Kita tidak boleh adjust sedikit demi sedikit. So cara dia, kita adjust sedikit demi sedikit, tekan shift, tarik, tekan dekat keyboard, jangan tekan shift, tekan saja dekat keyboard, naik dan turun, up and down. Kita adjust ikut kesesuaian kita. Okey, kita rasa sini sudah sesuai, so kita move kepada produk. Kita cuba letakkan sedikit elemen di sini, so kita akan drag produk ke kiri. Kalau kita rasa produk tu kecil, so kita boleh adjust lagi saiz, besarkan. Okey. So di ruangan kosong ni kita akan cuba letak elemen. Contoh-contoh elemen kita boleh letakkan seperti brand produk, warranty, lepas tu macam-macam lagi lah. Mungkin kita boleh letak spek hard disk ni, dia punya kelajuan, dia punya size, dan atau spek yang tidak kelihatan pada produk. Maksud saya, spesifikasi produk tu tidak ada ditulis. Macam ni kita boleh tengok brand dia Western Digital, tapi dia tulis brand bukan logo. So dia punya model WD Black, WD itu merujuk kepada Western Digital. Black ni WD Black is model 2.5 inch. Okey, 2.5 inci. Size produk ni is 2.5 inci. VC hard drive. Okey, hard disk lah kita biasa sebut. So pada tepi ni kita akan cuba letak elemen. Caranya sama juga. Right click di sini, kita open dokumen. Sebab dokumen-dokumen image-image yang saya ambil, dia ada background. So saya akan tunjukkan secara berulang. Kita open. Okay, kita mahu logo Western Digital. So macam logo Western Digital ni, dia sebenarnya kita tidak perlu pun adjust lagi. So, saya cuma mau tunjukkan berulang macam mana saya. Kalau macam sekarang ni, kita mau remove saja yang putih ni. Okey, kita akan klik background, double click. Okey, kita akan pergi ni, mark tool. Okey, kalau kita sekarang ni, kita double click dekat dua di atas ni, dia hanya akan remove background putih di sebelah ni saja. Yang ni kita terpaksa buat satu-satu. So caranya untuk kita buang semua sekali tanpa perlu buat kerja dua kali. Kita just untick contiguous. Okay. Macam tadi, kita untick contiguous dan kita select. Bila kita select background putih tu, dia akan buang semua sekali tanpa perlu. Ctrl X. Okey, nampak? So next, drag pada ni produk. Okey, besar tidak apa, kita boleh adjust produk, kita boleh adjust logo tu. Okey, sini. Okey, ini belum final sebab kita tidak tahu lagi size produk, size elemen yang seterusnya macam mana. So kita buka lagi, open document. So next is ini 24 hour shipment. Cara yang sama juga, double click. Okey, magic wand tool, klik, Ctrl X, move tool,
drag kepada kita punya frame di tab yang pertama sekali. Okey, kita letak dahulu. Kita masukkan elemen seterusnya. Open document, iaitu warranty. Okey, nampak macam PNG, tapi bila kita masuk, bila dia format dia JPEG, background ni akan follow sekali as a background, as a one file. So caranya sama juga, double click, okey, magic wand tool, klik, Ctrl X, then move. Ini terlalu besar, kita adjust, Ctrl T, kecilkan dia. Okey, nampak semak sebab terlalu penuh. So kita akan adjust ni, bagi align apa semua. So kita akan ambil rule. So kita akan gunakan horizontal and vertical punya line sebagai kita punya guide. Tinggi dia macam mana, so macam ni. So kita biasanya saya akan ambil kedudukan tu sama dengan size product, last line of product. Saya akan letak macam ni. Okey, di sini kita akan agak size macam mana yang kita inginkan. Okey, so pergi kepada, kita namakan layer ni supaya kita senang ingat. So layer 1 is logo, layer 2 is 24, layer 3 is warranty. Okey, kita pergi kepada logo, kita adjust logo, bagi logo tu inline dengan kita punya garisan. Sama juga dengan logo lain, kita bagi inline 24 hour shipment. Okey, itu juga dengan yang ni, warranty. So kita punya design nampak sekat. Okey, okey, kita boleh simpan rule ni. Mungkin ini tidak, sebab mungkin kita akan tambah lagi. Kita akan tambah sedikit elemen. Mungkin kita kecilkan lagi logo. Kembali kepada logo, Ctrl T, drag, kecilkan lagi sedikit supaya nampak lebih kemas. Dan kita boleh masukkan sedikit lagi maklumat. Okey. Okey, kita boleh adjust lagi kesesuaian. Kita tarik balik rule supaya image balance nampak kemas. So kita tarik warranty punya elemen ke bawah. 24 hours kita tarik sikit, so kita ada ruang untuk letakkan sedikit lagi, mungkin 2 maklumat. For example, produk ni dia datang dengan produk, spek produk. So kita buat new layer, kita pergi rectangular mark tool, mark Q, kita ambil this one. Okay, kita mau size seperti ini. Okay, so di sini kita akan buat satu box dan kita akan colorkan box tu. Okay, kita akan colorkan box tu ikut kehendak kita atau kesesuaian produk. So saya rasa ambil color yang terang sikit, background gelap sikit, dan kita pergi kepada okay, just click. Okay, kita akan dapat ni. Ctrl D, kita boleh letakkan perkataan, kita boleh letakkan teks di sini.
cara dia, new layer, kita ambil teks. Okey, apa yang cuba kita letakkan di sini. So teks ni pastikan color tidak sama dengan background. So kita ambil putih. Atas. Kita letak speed. Speed untuk produk ni is 7200 RPM. Kita boleh adjust. Okay. Kita boleh tukar teks. Kita boleh tukar dia punya font. Font jangan ambil yang agak fancy, macam lobster macam ni. Baiknya ambil yang senang. Okey, macam Arial rounded, yang senang dibaca. Okey, so kita boleh adjust. Okey, bagi center. Okay, speed. Kalau kita rasa background untuk ni tidak menarik, kita boleh tukar layer, atau kita boleh tambah. Kita boleh tambah dia as background. Kita tukar tulisan ni kepada ke color lain. So mungkin saya rasa hitam sesuai, sebab kita akan cuba background di situ putih. Okey, hitam, dan kita akan tambahkan satu layer. Layer ni nanti kita boleh adjust dan ambil color putih. Okey, klik pada layer, Ctrl T, kita boleh adjust sedikit. Yes. Okey, nampak macam terlalu tebal. Kita boleh adjust sikit. Shift. Okey, seakan-akan lah macam ni. Okey, adjust. Okey, mungkin itulah elemen yang kita cuba tambahkan inline dengan ni. So kita buat lagi satu, yang mana kita buat layer baru. Kita buat lagi. Okey, dan kita pilih color mungkin biru. Ctrl D untuk hilangkan selection. Kita buat new layer. So kita seakan-akan buat border lah. Border, pick color, mungkin background putih. Okay, Ctrl D, Ctrl T untuk adjustment. Kita ketepikan dulu. Okey, kita letakkan teks, iaitu mungkin spek produk terpulang. Kita letakkan
text is black atau biru. Tu. Okay, kita adjust text untuk dia fit di dalam box yang kita create. Okay, kalau kita rasa ni tidak menarik, sini tidak, kita rasa layer ni tidak menarik, tu boleh adjust kita boleh adjust, tukarkan color, pilih bucket, pilih maybe hitam. Okay, kita boleh kecilkan sedikit tulisan. Kita adjust sedikit supaya ia nampak lebih center. So produk kita lihat macam terlalu ke kiri, kita pergi pada produk, kita drag sedikit. Okay, kita boleh keluarkan semua line yang jadi kita punya guide. So ini adalah final, tetapi sebenarnya belum lagi sebab dia masih dalam raw file, iaitu PSD format. So untuk kita save image ni, pergi kepada file, save as, dan kita boleh save on your computer, letaklah di mana kita ni. So kita namakan hard disk drive. Kita pulang mana kita untuk letakkan nama apa-apa. So kita save. Okay, so kita akan lihat image kita, final image yang sudah kita letakkan format JPEG. Okay, this. Okay, okay, saya silap tadi. Sepatutnya saya pilih save as, save on your computer, pilih format JPEG, then save maximum. Maximum is dia punya file quality dia 12, paling tinggi, large file, then okay. Okay, so kita akan lihat dalam bentuk JPEG. Okay, kejap, saya akan share screen untuk okay, ini adalah hasil akhir selepas kita selesai edit gambar. So kita akan lihat di tepi ni line selari, which is this product. Kita ada sedikit penerangan, iaitu brand dia daripada apa, dia punya speed. Kita ship barang dalam tempoh 24 jam selepas pembelian, selepas pembayaran disahkan, 32 MB charge, dia punya chat size, dan kita provide satu tahun warranty. Okay, ini simple, cara paling simple untuk kita edit gambar supaya nampak ianya lebih, orang cakap, lebih catchy pada mata kita, macam kita tertarik. Sebab frame dia color agak terang, lepas tu dia ada penerangan di sini, penerangan paling simple ni apa benda ni. Kita ada bagi tahu size, capacity 500 GB, kita ada bagi tahu size produk tu 2.5 inci,
Dan kita bagi tahu brand dia Western Digital, dia punya speed 7200 rpm, maksud dia 7200 rpm, hard disk ni berpusing selaju 7200 pusingan per minit, atau kita panggil 7200 revolution per minit. RPM merujuk pada revolution per minit, iaitu pusingan hard disk tu. Semakin laju hard disk berpusing, semakin laju processing komputer kita. Sebab hard disk datang dalam dua speed, iaitu 5400 rpm dan 7200 rpm. Untuk model Western Digital Black ni, dia memang datang dengan 7200 rpm. Dia lebih kepada gaming performance. Okey. Kita ada elemen ni macam kita bagi tahu orang, kita akan ship barang dalam tempoh 24 jam. Ini adalah final design kita yang kita sudah convert kepada JPEG. Macam tadi, yang ini kita masih dalam. Okey, saya sharing screen balik. Photoshop, application window, Photoshop. Okey, yang macam ni kita masih lagi dalam raw file. Sebab kalau kita save ni SVSD, next time kita buka dia akan jadi macam ni, dan kita boleh edit balik. Kita boleh buang ni, buang ni, dan kita gantikan dengan yang lain. Kita boleh tukar color ni. Okey, itulah cara paling simple untuk kita edit gambar. Okey, saya harap apa yang saya sampaikan boleh sedikit sebanyak membantu bagi anda yang belum pernah menggunakan Photoshop. Okay, sebab ini adalah yang basic, antara teknik yang basic. Sebab kita ada banyak, di Photoshop ni ada banyak function lagi. Contoh, kita boleh buat 3D, macam-macam kita boleh buat. Okay, boleh belajar. Jadi sepanjang live ni saya mohon maaf agar sekiranya terdapat sebarang kekurangan. Mungkin saya bercakap agak slow atau agak tersangkut-sangkut, stuck, lag macam tu. Mungkin performance, mungkin waktu saya editing agak macam mana, agak kurang memuaskan. Saya memohon maaf atas segala kekurangan. Sesungguhnya yang kurang itu datangnya daripada diri saya sendiri, bukan dari orang lain, bukan dari siapa-siapa, tapi daripada diri saya sendiri. Dan saya berharap apa yang tutorial yang saya tunjukkan dapat memberi anda sedikit sebanyak ilmu pengetahuan yang tidak seberapa ini untuk digunakan. Mungkin untuk digunakan membantu usahawan-usahawan atau sesiapa saja yang memerlukan bantuan editing gambar produk, sekiranya dia ada produk yang ingin diketengahkan. Jadi sekiranya anda mempunyai apa-apa persoalan, anda boleh letakkan di komen Facebook page Pusat Internet Community PPR Taman Gumgum. Di dalam sesi live ini saya akan cuba menjawabnya. Okey, dan dengan ini saya akhiri live saya dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.